Majlis diteruskan dengan acara yang dinanti-nanti, iaitu pengumuman bagi acara yang telah dipertandingkan. Dengan ini, majlis mengalukan Ketua Bahagian Penghakiman Ustaz Basir bin Kabir bin Elias Haji Damanhuri untuk memberi ulasan bagi keseluruhan acara. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih puan pengacara majlis. Berbahagia Meja KRS Abdul Rahim bin Mat Isa, pengurusi sektor ko-kurikulum Ikram Muslih dan KRS Muslih. Yang berbahagia Ustaz Sabtu Sugiharto, wakil dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Yang berbahagia Dr. Abdullah Yilah, Presiden Assalam Smart School Association Thailand. Yang berbahagia Ustaz Isyaruddin bin Ismail, pengurusi Majlis Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Islam Malaysia. Yang berusaha Jemaah Hakim PIIM 2023 dan seterusnya para peserta dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin mukminin sekalian, alhamdulillah bermula dari 17 hingga 30 September 2023, kita dapat menjayakan pertandingan video pendek Ikram Muslih pada tahun ini dengan jayanya. Maka pada saat dan ketika ini kita telah sampai ke kemuncak pertandingan. Seramai 4,072 peserta yang terdiri daripada 75% peserta dalam negara iaitu SMI 14 sekolah, 607 peserta, SRI 38 buah sekolah, 2,409 peserta, SMK 2 sekolah, 17 peserta, SK 6 sekolah, 21 peserta, manakala 25% peserta luar negara iaitu Indonesia 470 peserta dan Thailand 550 peserta. Selaku Ketua Jemaah Hakim, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para juri yang telah melaksanakan amanah dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu melancarkan tugas penghakiman PVPIM 2023 pada kali ini. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ini dinilai oleh Allah SWT sebagai amal soleh yang berterusan. Hadirin yang dirahmati Allah, penganjuran PVPIM 2023 kali ini alhamdulillah telah berjaya mengambil penyertaan daripada jemputan sekolah KPM dan Thailand Indonesia. Jemaah Hakim, PIC dan Ketua Hakim telah berjaya menyempurnakan penghakiman semua video peserta dalam 18 acara dari sekolah menengah dan rendah yang merangkumi kategori lelaki dan perempuan. Proses penghakiman telah dilaksanakan dengan telus dan profesional mengikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak Ikram Muslih berdasarkan teks peraturan pertandingan. Hadirin sekalian, berikut adalah ulasan mengenai keseluruhan prestasi persembahan para peserta yang diberikan oleh Ketua Hakim bagi setiap acara yang dipertandingkan. Dalam acara tilawah, bidang tajwid peserta kurang beri penekanan pada lafaz isti'azah dan basmalah. Sebutan dan makhraj huruf yang perlu ditambah baik lagi. Diharapkan agar dapat mengatasi kesalahan-kesalahan tajwid yang besar, terutamanya ada peserta yang curi nafas, hukum-hukum tajwid yang dengung seperti ikhfa dan lain-lain perlu diperbaiki bagi mendapat dengung yang tepat. Manakala dalam bidang fasahah, sebahagian peserta tidak menjaga sebutan sifat huruf dan makhraj huruf dengan baik. Sebahagian peserta tidak dapat membaca dengan lahjah Arab serta qit'ah yang baik, yang menarik. Ada peserta pada waqaf ibtidak tidak dibaca dengan baik. Ada peserta tidak membaca ayat atau surah yang ditetapkan. Ada peserta juga yang melakukan kesalahan berulang-ulang. Ada dalam kalangan peserta menamatkan bacaan kurang dari tempoh yang ditetapkan dan ada yang terlepas masa yang ditetapkan. Yang suara pula, keseluruhan peserta dapat melontarkan suara dengan baik. Sekurang-kurangnya mampu menyempurnakan 2 tabakat suara. Namun kebanyakan daripada peserta tidak dapat melengkap 4 tabakat keseluruhannya. Dan kalau bidang taranum, sebahagian besar peserta yang dapat mengalungkan 2 taranum wajib. Kedapatan peserta tidak dapat memilih suara yang tepat bagi membaca dengan tabakat yang rendah, sederhana dan tinggi dalam persembahan. Peserta hanya mampu mengalunkan taranum bayati, nahwan dan hijaz sahaja. Peserta tidak dapat mengalunkan irama lagu dengan baik kerana terputus suara, gaya tempo bacaan mujawwad yang tidak seimbang serta bercampur aduk dengan taranum yang lain. Kebanyakan peserta membaca bacaan secara berulang-ulang dan tiada kecekapan dalam penyambungan tabakat dalam lagu seterusnya. Sungguh pun begitu, terdapat 2 orang peserta berjaya membaca secara wuslah al-mumasalah dan ihtilalul lahan. Jemaah Hakim Tilawah berpendapat keseluruhan peserta mempunyai potensi dan bakat yang sangat baik untuk digilap
bagi mencapai prestasi yang lebih baik pada masa akan datang. Bagi acara kalam jama'i, semua penyertaan telah menunjukkan usaha dan kesungguhan dalam penyertaan. Kebanyakan kumpulan lebih menunjukkan disiplin dan kesepakatan berkumpulan dalam menyampaikan kalam jama'i. Terdapat peserta yang menyampaikan teks dengan baik dari segi makhraj huruf, lenggok bahasa dan intonasi. Namun begitu, para peserta dicadangkan untuk menghasilkan persembahan olahan sendiri. Terdapat peserta yang meniru gaya dan cara penyampaian daripada sumber-sumber media. Gerakan yang dipersembahkan boleh dipertingkatkan dari segi ketepatan dengan teks, kata teratur, tidak keterlaluan dan memek muka yang bersesuaian dan menarik tumpuan. Intonasi dan gaya bahasa Arab, peserta boleh dipertekadkan dengan tidak terpengaruh dengan bahasa ibonda. Persembahan boleh dipertekadkan dengan meningkatkan kualiti rakaman dari segi kejelasan, lokasi dan jarak. Bagi acara bicara berirama, tidak mengikut masa yang ditetapkan. Ada sekolah menghantar video hanya 5 minit sahaja, sekaligus tidak layak untuk dijurikan. Susun letak kamera, tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh penganjur. Kedudukan konduktor juga salah diletakkan. Penggunaan props di badan tidak digalakkan dan tidak perlu. Permulaan atau intro masuk peserta terlalu lama. Sebutan tidak cergas dan tidak bersemangat. Kurang penghayatan. Terlalu banyak dialog individu memberi kesan kepada keseragaman. Bagi acara nasyid, secara keseluruhan, semua peserta dapat menyampaikan lagu dengan baik. Bagi penambahbaikan untuk pertandingan akan datang, diharapkan jurulatih memberi penekanan dari aspek suara yang meliputi aspek kualiti tone suara, dinamik dan harmoni yang lebih baik dan jelas. Seterusnya dari aspek pembuatan lagu, perlu memberi fokus kepada variasi melodi lagu dan setiap form lagu dibawa dengan baik, jelas dan lebih tersusun. Sementara bahagian lirik pula perlu diberi kepuasan yang lebih mendalam. Dari segi kreativiti persembahan, perlu memberi fokus kepada keseragaman pakaian dan gaya. Jika seorang peserta memakai baju Melayu, sepatutnya semua peserta memakai baju Melayu. Dari segi kreativiti persembahan, perlu memberi fokus kepada keseragaman pakaian dan gaya. Bagi acara masakan rimba, peserta dapat menghasilkan video dengan baik berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dapat menggunakan masa yang telah ditetapkan dengan sebaiknya. Peserta dapat menyediakan proses memasak dengan lebih terperinci, menarik, ada muzik iringan, bersih, kemas dan mudah difahami. Serta menyediakan menu tambahan seperti makanan tambahan, air minuman dan juga pencuci mulut. Namun begitu, terdapat video masakan yang disediakan hanya mengambil tempoh masa yang singkat. Tidak menunjukkan proses memasak dengan terperinci, video yang dihasilkan tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Bagi acara reka cipta, secara keseluruhannya 90% pelajar boleh menghasilkan reka cipta yang berasaskan barangan terpakai, berasaskan 80% plastik dan 20% bahan lain melalui rekaman video yang ditetapkan selama 5 minit. Hanya 75% sahaja dapat menghasilkan video yang kreatif. Dari segi persembahan pula, 50% pelajar boleh menguasai gaya, kelancaran menerangkan proses reka cipta. Ianya merangkumi penjelasan produk kreatif, kelancaran penerangan produk, serta hiasan dan boleh dipasarkan. Bakat pelajar boleh digilap dengan keyakinan pelajar melalui penyampaian dan cara reka cipta kreatif supaya nampak lebih menarik dan boleh dipasarkan dalam bentuk perniagaan. Bagi acara gubahan buah, terdapat peserta yang kreatif. Peserta mampu membuat persembahan dengan baik, mempunyai kreativiti tersendiri, mempunyai idea dan banyak buat homework serta idea lebih meluas dari sebelum ini yang hanya tertumpu hiasan bunga semata-mata. Namun di sana terdapat peserta membentang dengan terlalu laju, video speed pun terlalu laju. Peserta mengambil masa lama untuk membentang bahan yang digunakan dan kos setiap satu. Peralatan bahan seperti pisau dan papan pemotong kurang bersih, peserta tidak menggunakan glove. Penyediaan makanan, terdapat video kurang dari 2 minit dan video lebih daripada 5 minit. Bagi acara gubahan hiasan meja, terdapat peserta yang mempunyai yang membuat persiapan seperti membuat homework sebelum mengambil bahagian. Bahan yang disediakan agak pelbagai, namun di sana terdapat peserta yang mengambil durasi video tidak mengikut masa yang ditetapkan sehingga melebihi durasi 5 minit, tidak berada dalam pakaian seragam. Video dipersembahkan dengan memperkenalkan bahan dan kos terlalu lama menyebabkan proses penyediaan tidak dapat dirakam dengan sempurna dan menjadi kelang kabut. Peserta dinasihatkan membuat homework dengan desain yang terkini. Kebanyakan peserta masih menggunakan teknik parallel cucuk L dan T+, dicadangkan hiasan menggunakan horizontal, reka bentuk S atau pusingan 8. Bagi acara senaman kreatif, peserta dapat menunjukkan persembahan yang sangat kreatif mengikut rentak lagu yang dicadangkan. Pelbagai pergerakan statik dan dinamik yang menarik di samping beberapa pergerakan yang tidak serentak. Bagi acara base formasi,
Untuk SR 60% menguasai seni pergerakan dengan kesalahan yang sedikit sahaja. SR dari Bintulu masih kurang menguasai pergerakan base, dan 5 buah SR dari Semenanjung tidak menepati syarat pertandingan. Bagi SR sekolah menengah pula dalam 70% menguasai pergerakan base dengan kesalahan yang minimum. 30% lagi tidak menepati syarat pertandingan. Terdapat juga sekolah yang sangat bagus dengan pergerakan base yang disusuri dengan seni silat Melayu. Bagi acara memanah formasi, bentuk formasi yang bertambah menarik dan kreatif. Editing video yang masih kurang, masih mengekalkan sudut statik. Terdapat beberapa sekolah yang perlu dimenitik beratkan aspek keselamatan. Peserta perlu membaca syarat pertandingan dengan teliti agar tidak terlepas perkara penting yang melibatkan pemarkahan. Bagi acara membina gadget, masih ramai yang menggunakan reka bentuk gadget yang sama seperti rak pinggan, rak kasut dan ampaian. Ada 4 penyertaan yang membina gadget meja makan, menara tinjau dan penapis air. Penggunaan jenis ikatan yang sesuai dan tepat cuma perlu diperkemaskan hasil akhir ikatan tersebut. Kemungkinan ada salah faham dari PIC sekolah apabila masih ada penlibatan 2 orang peserta dalam satu video. Ada juga yang tidak menunjukkan proses pembinaan dan ikatan gadget, hanya menunjukkan hasil hiasan binaan sahaja. Hasil ikatan dari penyertaan kategori agak lebih kemas dan tersusun. Manakala hasil video, ada 3 sekolah yang mempunyai template video rasmi digunakan oleh setiap penyertaan dari sekolah tersebut. Boleh ditiru oleh sekolah lain. Susunan video serta jalan cerita tersusun dengan penggunaan lagu iringan, penerangan jenis ikatan dan alatan serta keperluan gadget. Adalah dimaklumkan bahawa keputusan jemaah hakim adalah muktamad. Akhir kata kepada semua peserta yang berjaya diucapkan setinggi-tinggi salas dan tahniah kerana telah menunjukkan kesungguhan dan membuat persediaan bagi menghadapi pertandingan ini. Tidak lupa juga diucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para ibu bapa, ahli keluarga serta guru-guru pembimbing yang sangat komited dan tekun dalam memberi bimbingan dan sokongan. Semoga segala usaha ini akan dapat melahirkan kemenjadian insan yang berkualiti dan bertaraf dunia. Saya juga bagi pihak semua ahli jemaah hakim ingin menzahirkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak penganjur Ikram Muslih kerana telah memberi kepercayaan dan peluang menghakimi semua acara pertandingan video pendek pada tahun ini. Semoga segala usaha kita dalam memperkasa pendidikan Islam ini mendapat rahmat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Penghakiman Ustaz Basir bin Kabir, Elias Haji Damanhuri.